kita dah tahu maksud untuk elasticity, di mana sekiranya kamu kenakan force pada objek tersebut, kamu lepaskan, so objek tersebut akan kembali kepada bentuk yang asal. So itu maksud untuk elasticity. Okay. Seterusnya kita dah bincangkan tentang relationship between force and extension of spring. Makin bertambah force, so extension of spring juga akan makin bertambah. So kamu tahu dia punya relationship ni adalah F directly proportional to X. F to force, X tu adalah extension of spring. Okay. So F dengan X ni dia ada kaitan dengan Hooke's law, di mana dia menyatakan bahawa F is directly proportional to X. Tu semua kita dah belajar minggu lepas. So cikgu dah pernah terang kepada kamu relationship. Kalau nak terbitkan formula, kita kena insertkan constant. So kita kena masukkan K. K tu adalah apa? Cikgu dah terangkan minggu lepas. K tu adalah gradient untuk graf ni. Okay. Gradient ni adalah K, spring constant. Dan unit bagi spring constant adalah Newton per meter. Nm negative 1. Nm negative 1. Okay, seterusnya kita juga dah belajar berkaitan dengan elastic potential energy. Okay. Cikgu dah terangkan kepada kamu bahawa energy boleh disamakan dengan work done, okay, boleh disamakan dengan heat energy, di mana unitnya adalah joule. Okay. So cikgu dah tanya kamu apakah formula untuk work done. So kamu jawab force darab dengan displacement. Sebab itulah kita akan dapat formula ni, half Fx, di mana F kita carikan area under the graph, F darab dengan X bahagikan 2 sebab dia segitiga. Okay, so kita akan dapat area under the graph, so kita akan dapat energy untuk elastic potential energy. Okay. Selain daripada half Fx ni juga kita boleh gunakan formula yang lain, iaitu half Kx squared. So cikgu dah terangkan kepada kamu macam mana diderivekan daripada half Kx squared ni boleh dapat sama dengan area under the graph. Okay. Bila kita masuk nilai K ni, dia dapat benda yang sama sahaja daripada tu ni. Okay, kita dah selesaikan exercise ni sebelum ni. Okay. So kita teruskan lagi dengan activity 1.10. Okay. So aim untuk eksperimen ini adalah to discuss the factor that affect the value of spring constant. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai untuk spring constant tersebut. Sekarang cikgu nak tanya, untuk sesuatu objek, okay, nak menentukan bahawa elasticity dia bagus ataupun tidak, okay, katakanlah kita nak tetapkan elasticity dia kena bagus. Okay, elasticity dia kena bagus, spring constant kena tinggi ataupun rendah nilai untuk spring constant tersebut. Tolong jawab dalam chat. Kalau nak memastikan bahawa sesuatu objek tersebut elasticity dia high, spring constant dia kena high ke dulu? Okay, jawapannya ya, betul. Spring constant dia kena dalam keadaan yang bagus ataupun tinggi lah, high. Okay, menunjuk tinggi. Okay, good. So ada faktor-faktor yang mempengaruhi untuk sesuatu objek tersebut, mempengaruhi untuk spring constant. Selalunya kalau kita guna elasticity ni, kita gunakan spring lah. Spring. So dalam eksperimen kita akan guna spring. So spring constant tu mempengaruhi untuk elasticity bagi spring. Okay. So ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kalau kamu tengok dekat bahagian sini, ada A, B, C dan D. So dia ada compare kan antara dua spring yang berbeza. So untuk pair A ni, jenis yang berbeza, steel dengan copper. Steel dengan copper, yang mana yang lebih hard, yang mana yang lebih kuat? Tolong tulis dalam chat. Steel dengan copper, yang mana yang lebih harden, yang lebih kuat? Hello? Steel dan juga copper. Yang mana satu? Ya, betul. Steel adalah lebih lagi harder than copper. Ataupun stiffness dia lebih tinggi. Stiffness tu berkaitan dengan strongest lah. Maksudnya spring tersebut kuat. Okay? So steel lebih lagi tinggi daripada copper. So kamu cuma fikir, kalau spring tersebut, satu spring yang tak kuat, satu spring yang kuat. Contohnya steel dan juga copper. So bila kita letakkan beban, yang mana satu yang akan
extension dia lebih lagi di antara steel dan juga copper. Kalau kita letakkan beban yang sama untuk steel dan juga copper, yang mana satu yang lebih lagi? Pemanjangan dia lebih lagi. Copper bagus. So bila pemanjangan copper tu lebih, pemanjangan untuk steel tu kurang, agak-agak kamu yang mana yang bagus untuk untuk kita gunakan sebagai spring sebenarnya? Steel ataupun copper? Jawab dalam chat. Okay, good. Steel, ya betul. Okay, disebabkan apa? Spring constant. Cikgu dah terang kepada kamu dah. Spring constant tu adalah apa? Ya. Okay. Katakanlah steel ni, spring constant dia adalah 50 Newton per meter. Kalau untuk copper ni katakanlah dia adalah 20 Newton per meter. Okay. Okay. Force per, okay, betul. Baik, so kalau spring constant untuk steel ni tinggi, maksudnya kalau kita buat dalam pecahan 50 Newton per 1 meter, maksudnya setiap kali kita letakkan 50 Newton pemberat, 1 meter saja pemanjangan dia. Tapi kalau ini 20 Newton pemberat, 20 Newton pemberat, pemanjangan dia 1 meter. So kalau kita letakkan copper spring ni, kita letakkan 50 Newton, so dia akan ada pemanjangan sebanyak 2,5 meter. Okay. Maksudnya dia lebih lagi panjang daripada ni. Lebih panjang maksudnya spring tersebut tak bagus lah. Maksudnya spring constant dia rendah, so spring tersebut elasticity dia tidak bagus. Okay. So betul lah yang kamu jawab bahawa steel ini lebih bagus nak dibandingkan dengan copper. Spring constant dia. Okay. Seterusnya, kalau untuk PERI, thick dan juga fine steel yang lebih tebal dan juga yang nipis, mana yang lebih bagus untuk jadikan spring? Tolong tulis dalam chat sebelum cikgu tunjukkan jadual berkaitan dengan comparison dua ni, thick ataupun fine. Okey, yang tebal dia bagus. Okey, good. Yang tebal akan menyebabkan spring constant dia akan meningkat. Okey. Baik, seterusnya PERI, larger diameter dengan smaller diameter. Yang mana yang menyebabkan spring constant dia tinggi? Sebelum cikgu tunjukkan jawapan. Agak-agak kamu lah. Yang mana yang diameter dia yang menyebabkan spring constant dia tinggi. Okey, Hasya jawab larger, Iman jawab larger. Okey, cikgu simpan dulu yang bahagian ni. Sekejap lagi kita tengok. Okey, yang ini jawapan kamu larger kan? Kita tengok jawapan, betul ke tak larger. Dan last kali, shorter dengan longer. Okey, yang pendek dan juga yang panjang. Yang mana yang bagus spring constant dia yang meningkat di antara shorter dan juga longer? Yang mana satu? Long. Okey, kamu jawab long kan? Okey, long kamu kata spring constant dia meningkat. Okay. Yang ini kamu kata diameter dia kena panjang. Okey. Baik, kita tengok jawapan. Material spring tadi, okay, material spring different material change according to the type of material. Tadi steel dan juga copper. So jawapannya adalah steel lah. Steel lebih bagus daripada copper disebabkan oleh stiffness. Stiffness tu adalah ketahanan, kekerasan, strong, dia berkaitan dengan kekuatan untuk spring tersebut. Itu berkaitan dengan material. Okay, length. Length tadi kamu jawab longer lagi bagus kan? Jawapannya adalah salah. Kita mesti gunakan shorter spring. Bila shorter spring dia akan menyebabkan spring constant dia akan jadi hard. So spring yang pendek adalah lebih bagus elasticity dia ataupun spring constant dia nak dibandingkan dengan spring yang panjang. Sebab spring yang pendek dia akan menyebabkan spring constant dia akan makin meningkat. Kalau kamu guna spring yang panjang, bila kamu letakkan, extension dia akan lebih tinggi lagi. Nak dibandingkan dengan spring yang pendek. Sebab itulah shorter dia akan menyebabkan higher spring constant. So jawapan yang kamu beri tadi salah untuk tentang length. Okay. Tolong take note kat situ. Kalau spring lebih panjang, dia akan spring constant dia akan jadi lower. Spring yang lebih pendek, spring constant dia higher.
Baik, diameter. Tadi kamu jawab diameter, larger yang menyebabkan spring constant dia higher. Salah juga. Jawapan dia diameter dia kena smaller. Diameter tu diameter yang mana? Okey, kejap. Okey, ini pandangan daripada ya. Okey. Diameter tu adalah apa? Diameter tu adalah dekat ukuran bahagian ini. Okey, ukuran bahagian ini Diameter ini perlulah small. Kalau makin kecil, diameter ni makin kecil, nak dibandingkan dengan ni diameter dia kecil je. Okay. Diameter yang lebih kecil dia akan menyebabkan spring constant dia akan menjadi tinggi. Diameter kecil. Kalau diameter yang besar dia akan menyebabkan spring constant dia akan jadi rendah. So, kalau kamu nak cari spring yang kuat ataupun spring yang elasticity dia bagus, kamu perlu cari diameter dia perlu kecil. Small diameter dia akan menyebabkan spring constant akan jadi hard. So jawapan yang kamu beri tadi salah juga. Tentang length dengan diameter, okey, apa yang kamu fikirkan tadi dia adalah tak tepat. Kalau length dia mesti shorter, kalau diameter dia mesti smaller untuk memastikan spring constant dia high. Okay. Dan last kali thickness. Kalau thickness tadi kamu jawab yang larger diameter. Okay, thickness ni, larger diameter ni dia bukan diameter yang ini tau. Diameter untuk kalau spring ni kita susun secara memanjang. Okey, diameter untuk bahagian sini. Ni diameter yang ini. Okey, ni spring. Katakanlah spring ni, cikgu panjang dia. Okey, diameter bahagian sini. Tolong bezakan antara diameter ini dan juga diameter ini. Diameter ini berkaitan dengan thickness. Diameter ini berkaitan dengan thickness. Kalau diameter ini kita sentuh tentang diameter sahaja. Okey. Faham ataupun tidak tentang empat faktor ini? Okey ke tak? Tolong tulis dalam chat. So tolong betulkan pemahaman kamu berkaitan dengan length dengan diameter. Cikgu rasa material dengan thickness tu tak ada masalah bagi kamu. Length dan diameter tadi kamu dah salah kan? Kamu salah anggapan berkaitan dengan length dan juga diameter. So tolong betulkan balik. Okey, baik. Seterusnya. Okey, sebelum tu cikgu nak tunjukkan ada satu flash ni. Nanti cikgu akan bagikan link kepada kamu. Kamu try buat flash ni. Dia agak menarik. Di mana akan menambahkan pemahaman kamu. Cumanya kalau cikgu share dekat bahagian Zoom ni, tak tahulah kamu boleh nampak ke tak. Cikgu try Okey, tolong tulis dalam chat sekejap, kamu nampak tak yang ni? Tulis dalam chat sekejap. Nampak tak? Boleh kan? Oh, dia boleh display lah. Okay, boleh display lah. Okay. Sekejap. Please move this window away from the share application. Sekejap. Ni tu. Sekejap Okay. Baik, so ini adalah display bagaimana spring tersebut akan extend apabila kamu letakkan beban. So kamu boleh try test lah. Contohnya, okay, contohnya cikgu ambil, okay, ada dua spring kat bahagian sini. Katakanlah tadi kita nak tahu faktor-faktor yang mempengaruhi spring constant untuk sesuatu spring tersebut. So ada dua spring, katakanlah spring strength ni menunjukkan ketebalan. Kalau cikgu buat bahagian sini small dia, dia makin thin lah. Kalau cikgu larger strength dia makin tebal. Okay? So dekat bahagian sini, kalau material kita tak boleh nak compare lah. Cikgu dah tengok-tengok dekat bahagian sini,
Dia tak ada jenis-jenis material, dia hanyalah ketebalan untuk spring itu sahaja yang kita boleh compare kan. Okey, katakanlah kita buat dalam spring yang sama ketebalan dia. Okey, skala 2 cikgu guna skala 2. Okey, cikgu gunakan 50 gram. Okey. So yang bahagian sini pun 50 gram juga. So extension dia adalah sama. So kalau cikgu letakkan 100 gram untuk spring kedua, extension dia akan berubah. Okey. Kalau kita cikgu letakkan 250 untuk spring yang kedua, so dia lebih extension dia akan lebih tinggilah. Okey, katakanlah kita letakkan dua-dua beban yang sama, tapi kedua-dua spring tersebut dia punya ketebalan dia berbeza ataupun strength dia berbeza. Katakanlah yang kedua ni cikgu tambahkan ketebalan dia, thickness dia. Kamu tengok extension dia kurang. So dekat sini menunjukkan bahawa yang satu dengan dua ni, mana spring constant yang lebih tinggi, tolong tulis dalam chat. Spring constant mana yang lebih tinggi? 2, okay good, bagus, 2 okay. So daripada sini kamu boleh tengoklah dekat bahagian sini menarik juga, di mana kamu boleh check kirakan extension of the spring. Bila kamu letak kat bahagian sini, dia ada unstretched length, di mana bila kita tak letakkan beban, okay, maksudnya pemanjangan spring tu adalah bahagian sini. Maksudnya length awal spring tu adalah ukuran dia adalah yang ini. Bila kita letakkan beban saja, so dia mesti akan ada pemanjangan, extension. So akan ada resting position kat bahagian sini. So daripada awal sampai akhir, ini adalah bila dia dah extend. So kalau kita nak cari length untuk extension yang sebenar adalah, sekejap. Ya, shooting sikit. Okey, kalau ni adalah length node, okey. Ini adalah length final. Okey, length initial, length final. Okey, so kita nak cari untuk extension ini sahaja. So kita akan dapat L is equal to LF minus L node. So macam mana cara nak dapat dia? Kita gunakan baris ni lah. Letakkan je kat sini. Okey, apa bacaan dia? Yang untuk L final, nampak? Mana ni? Tolong tulis dalam chat berapa bacaan dia? 50 apa? Alamak. Ya. Kamu nampak tak? Hello? 58. Okey, good. 58. Seterusnya untuk L node berapa? L final dia 58. L node dia berapa? 48. So extension dia berapa? 10 cm. Okay, so itulah cara kiraan untuk extension. Okay, di mana length asal untuk apa ni, spring, dan length final untuk bila kita dah letakkan beban. So length final tersebut akan ditolakkan dengan length initial untuk dapatkan extension of the spring. Okay, boleh. Senang je, tak susah pun. Okay, baik. So yang lain-lain lagi yang kamu boleh ni, kalau kita letak, kita akan nampak dia bungsing bungsing, strand sheet. Okay. So kita tahu dia punya ukuran untuk yang length initial, length final. Okay. Yang lain-lain dia boleh ubah, tak ada, itu je lah. Okay. Baik, kita teruskan lagi dulu. Okay, solving problem involving force and extension of the spring. Okay,
So cara-cara pemasangan spring dia ada dua cara. Kalau kamu nak gabungkan antara spring yang berbeza, okay, so dia ada dua cara pemasangan. Sama ada kamu pasang secara series ataupun pasang secara parallel. Okay, macam contohnya dalam gambar ni. Kalau yang atas ini adalah series. Okay, pasang secara sesiri. Okay, series. Kalau ini pasang secara selari, parallel. Okay, tepi-tepi ni parallel. Kalau terus straight saja adalah series. So cara kiraan untuk extension juga berbeza dari segi series dan juga parallel. Okay, kita buat sama-sama. Kalau untuk cikgu kalau nak ajar ni, cikgu suka bagi contoh. Okay. Baik, katakanlah force dia, sekarang ni dia buat dalam bentuk series. Katakanlah force yang kita letak kat bahagian sini adalah 10 Newton contoh. 10 Newton. Okay. So dia ada extension X. Bila kita letakkan beban kat bahagian spring, so dia akan ada extension lah. Katakanlah nisbah untuk extension tersebut adalah setiap 5 Newton, pemanjangan dia adalah 1 cm. Setiap 5 Newton untuk spring ni, pemanjangan dia adalah 1 cm. Sekarang ni cikgu nak tanya, untuk spring yang pertama ni, kalau kita letak 10 Newton, berapa sentimeter? Kalau nisbah dia 5 Newton, 1 cm. Cikgu letak kat sini 10 Newton. So, yang spring ni extension dia berapa? Tolong tulis dalam chat. 2 cm. Okey, 2 cm. Di sini 2 cm. Okey, seterusnya yang ini kena beban sama kat 10 Newton. So bahagian sini berapa sentimeter? 5 Newton 1 cm extension. Okey, sama juga, 2 cm juga. Okey, boleh. So kalau untuk extension bagi spring kedua-dua ni, X ni adalah kaitan dengan 2 cm tadi lah. Ini X, ini pun X, extension dia adalah 2 cm. 2 cm. So X campur dengan X. So 2 campur 2. So last kali extension untuk kedua-dua ini adalah 4 cm. Senang je kan? Kalau untuk series, bermaksud kita kena tengok nisbah dia berapa. Lepas tu kita kena tengok beban dia letak dekat bahagian sini berapa. So kita tahu pemanjangan sini berapa, pemanjangan sini berapa. Tambah saja kedua-duanya dapat 4 cm. So series ni senang. Okey, baik. Kalau untuk parallel, parallel adalah di mana extension tersebut akan dibahagikan dengan 2. Kita gunakan beban yang sama juga. Di sini 10 Newton. Setiap 5 Newton pemanjangannya adalah 1 cm. Cikgu gunakan sama je dengan bahagian atas ni, situasi atas ni. So, supposedly kalau 5 Newton, kalau di sini 10 Newton, spring ni akan berlaku apa? Yang sebelum kita gunakan formula ni. Spring ni akan berapa dia punya bacaan dia? Sepatutnya lah. Berapa? Tolong tulis dalam chat. Kalau ni 10, setiap 5 Newton 1 cm pemanjangan dia. So kalau bahagian sini patutnya 2 juga kan? 2 cm. Dekat bahagian sini pun 2 cm juga. Sepatutnya. Okay, left sepatutnya. Tapi sekiranya kamu pasang secara parallel, dia bukan series macam ni dia parallel, sebelah-sebelah. Sebelah-sebelah, bila pasang secara parallel, automatik yang bahagian dia akan berfungsi antara satu sama lain. Bermaksud bacaan dia bukannya X lagi dah, dia akan jadi X over 2 sebab dia berfungsi. Dia ada 2 spring kat bahagian sini, so dia berfungsi nilai yang sama. So dekat bahagian sini 2 bahagi dengan 2, kat bahagian sini 2 bahagi dengan 2. So berapa pemanjangan untuk bahagian sini? Tolong tulis dalam chat. Pemanjangan untuk ini berapa? Okay, 1 cm. Ya, betul. 1 cm. Sebab dia berkongsi antara satu sama lain. Bila dia berkongsi antara satu sama lain, so kita akan bahagi 2. Berbeza dengan ni. Yang ini kita akan ambil terus nilai dia, tambahkan. Tapi kalau yang ini dia berkongsi, so extension kat bahagian sini hanyalah 1 sahaja.
Okay, sebab dia dah bahagi dua. Okay, boleh. Okay, kita try jawab soalan. Ya. Okay, soalan. Okay, kita pergi kepada soalan. Ya. Okay. So, kita try jawab sama-sama. Example 1. Spring original length dia. Sekejap, saya tuliskan ni. Sekejap. Original length dia 50 mm extend by 6. Oh, ada lagi 10 minit. Extend by 6 mm when stretched by a force 12 Newton. Okay. So extension dia, X dia adalah 6 mm. Length asal bagi spring tersebut, ataupun L node dia adalah 50 mm. Stretch, okay. Kalau 5 mm ni dia punya force dia adalah 12 Newton. Setiap kali 12 Newton kena 5 mm extension akan berlaku. Calculate the spring constant of the spring. So nak gunakan formula apa? Okay, spring constant. Tolong tulis dalam chat. K is equal to, jawab dengan pantasnya. K is equal to apa spring constant? Hello? F over X. Okay, good. F over X. So masukkan dalam formula. F ni adalah 12. X ni adalah extension dia 5. Kita guna mm je. Sekejap. Tukarlah dulu mm ni kepada meter. Sebab dia Newton per meter. Okay. So tekan calculator dapat berapa? Mm ni tukar kepada meter dulu. Cepat jawab dengan pantas. Kita ada 8 minit lagi. Hello, ada calculator tak? Mili 10 kuasa berapa? Hello. Hello. Aish, 2.4. Betul, 2.4. Okay, so 2.4 and M negative 1. Okay, so yang 5 mm ni kamu dah tukar kepada meter. Tukar dulu kepada meter, so kamu akan dapat 2.4 M negative 1. Okay, good. Baik, seterusnya. Okay, yang B pula. Figure 1.42 show 3 arrangement of spring constant. For each arrangement, determine the tension of each spring. Okay, tension untuk setiap spring tersebut. Kalau spring A ni tension dia berapa? Terus boleh bagi tahu berapa tension dia? Fikir logik je, tension. Dia dah kenakan 12 Newton ni ke bahagian spring ni. So berapa tension yang dikenakan kepada spring ni? Hello? Fikir, ni 12 Newton. So tension dia berapa? Tension tu force. 12. Bagus. So yang A ni tension dia 12 Newton. Yang B ni tension dia berapa? Yang B tension dia berapa? Hello? Tension dia 6. Betul lah? Tension berapa? 6. Bagus. 6 Newton. Okey, baik. Seterusnya kalau yang ini. Tension dia berapa? Ni 12. Suppose ni. Sorry. Kejap. Sebenarnya kalau untuk
dia bukan each spring dia adalah tension bagi keseluruhan spring tersebut. So kalau kamu tengok dekat bahagian bawah ni, dia adalah force dia. So setiap satu ni dia adalah 12 lah. Ni 12, ni 12. Sebab dia punya weight dia adalah sama. Maksudnya weight dia ni kena kepada spring tersebut, dia tidak merubah nilai tension tersebut kan. Sebab setiap spring ni akan kena force yang sama, 12, 12, 12. So kesemuanya adalah 12 Newton. Okay, ni 12, ni 12, ni 12. Okay, tension tak berubah lagi extension nanti yang akan berubah, extension of spring nanti. Okay, baik. So kita teruskan lagi. Kita ada 4 minit lagi, kejap lagi cikgu tutup. Okay, kejap. Okay, kita kira extension. Okay, extension of each spring. Okay, extension untuk P berapa? Ni 12. So setiap kali 12 force, extension ni adalah 6 mm. So untuk P berapa? P saja dulu. Berapa? Berapa milimeter? Hello. Ni dia susun secara series. So kalau dia letak 12, so extension dekat bahagian sini berapa? 6. Good. 6 mm. Dekat bahagian sini berapa? Q? 6 juga, bagus, 6 mm. So extension bagi kedua-dua ni dia nak each spring Okay, spring tak apalah nanti luar. Okay, baik, seterusnya yang R ni berapa? R 3. S 3. Okay, good. Ni 3, ni 3 mm, 3 mm sebab dia berkongsi antara satu sama lain. Baik, seterusnya TUV berapa? Ni 3 ni. Ni kamu kena ingat yang ini parallel. Tapi kalau atas dengan bawah ni series. So yang ini berapa ni? Yang ini. Untuk TUV berapa extension dia? Agak-agak berapa? 4, salah. 2, ya bagus 2. Sebab apa? Ni 2, ni 2, ni 2. Dia bahagi. Sebab dia pakai 3 spring. Setiap pemanjangan dia 6 mm. So 6 mm bahagi dengan 3. So setiap satu ni akan jadi 2. 2, 2, 2. So pemanjangan kat bahagian sini 2 lah. Kalau W berapa? Bukan 1.5. 2. W apa? 6. Naik. Kenapa 6 pula? Ini parallel. Daripada atas dan juga bawah ni series. So W ni berapa? Kamu jawab apa tadi? 6 2, bukan 2, sorry. Kamu jawab 6 tadi. Okey, betul lah 6. 6 mm. Di sini 6, di sini 2 mm. Sebab atas ni adalah parallel. Ni parallel. Tapi kalau ini dan juga ini gabung sekali semua, atas dan juga bawah. Ni, atas bawah disusun macam ni kan. Ni adalah series. So bahagian bawah ni series lah. So ini 6. Yang atas ni sebab dia bergabung antara 3 ni. So sebab tu dia jadi 2. Okey, boleh. Kejap, kita ada 1 minit lebih lagi. Cikgu off kejap. Lepas tu kamu masuk balik Kita dah nak habis ni. Sikit lagi. Kejap. Okey, kita tutup sekejap, nanti kamu masuk balik.